Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi al-Karim wa sahabatil kiram al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على النهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد. Yang saya hormati tuan kuasa surau, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya berwasiat pada diri saya dan diri tuan-tuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa taatih, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang berbahagia ni, insya-Allah pada pagi ni kita akan bicarakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai tajuk yang saya berjanji dengan jawatan kuasa untuk mengajar tuan-tuan, tapi belum kesempatan lagi untuk kita buka kitab kita. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita sebagai mukaddimah sedikit sebanyak yang boleh kita bincangkan tentang pewarisan, dan kalau tuan-tuan ada persoalan boleh bertanya, kalau tak ada alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada ayat yang pertama daripada surah An-Nisa. Allah menyebut, auzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi lelaki-lelaki ada bahagian yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kerabat. Walin nisa'i, dan bagi orang perempuan juga ada bahagian, nasibun, ada bahagian, mimma, daripada apa, tarakal walidani, yang ditinggalkan oleh ibu bapa, wal aqrabun, dan kaum kerabat, sama ada sikit ataupun banyak, mimma qalla minhu aw kasur, nasiban mafruḍa. Itulah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni kata ulama ialah ayat secara umum ataupun secara ijmali. Maksud ijmal ataupun umum ini, ayat ni merangkumi semua jantina, laki dan perempuan, kecil ataupun besar, tua atau muda, miskin ataupun kaya, hijau ataupun oranye dan sebagainya, disebut sebagai lelaki dan perempuan. Tak kira siapa, asalkan kita ni seorang Muslim, bila mana kita meninggal dunia, ataupun orang tua kita meninggal dunia, ataupun kaum kerabat. Kaum kerabat ni maksud isteri, suami, anak-anak kita, adik-beradik kita, pakcik kita, siapa saja yang keterlibatan dia dengan kita, maka ada bahagian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Semalam ada orang tanya saya tentang isu opah dia meninggal dunia. Opah dia meninggal dunia, meninggalkan seorang je anak perempuan, iaitu mak dia. Dan tak ada dah anak-anak lain. Anak lelaki tak ada, anak dia seorang. Seorang tu je anak perempuan. Maka saya bertanya pada dia, ada tak adik-beradik mak opah ada adik-beradik lagi tak? Maka jawabnya tak ada. Saya tanya pula, ada tak anak-anak saudara opah daripada adik-beradik lelaki dia? Oh ada, dia kata seorang. Maka saya jawab, jawapan dia, bukan, minta maaf, silap fakta. Dia kata ada seorang adik perempuan opah. Adik perempuan opah. Lain tak ada. Semua seorang-seorang, sebatang kara untuk Allah SWT. Adik-beradik sikit tu, ada orang rezeki macam tu. Tapi Nabi kata suruh kita tazawwajul wadudul walud. Nikahlah dengan orang yang boleh beranak banyak kalau boleh. Bukan kita tanya mu boleh beranak banyak, bukan gitu. Maksudnya tengok adik-beradik dia ramai ke sikit. Tu maksud dia. Tapi kalau ditakdirkan kita berjodoh dengan orang tidak ada anak, itu jodoh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Maka saya kata jawapan dia persoalan kak tadi tu, jadi mak kak akan dapat setengah sebab dia seorang. Dapat setengah. Nanti kita akan bincang ayat ke-12 daripada surah, ayat ke-11 daripada surah An-Nisa. Kemudian baki itu akan dapat kepada adik perempuan opah tadi. Dia ambil secara asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi tingkatan yang ketiga, iaitu dia akan mengambil baki dan kedudukan dia macam adik-beradik lelaki. Kuat.
Dia akan ambil baki, maka habis. Tak ada dah. Sebab dia tanya, pergi lagi ke Baitul Mal? Jawapan saya, tak ada pergi ke Baitul Mal dah. Sudah cukup diambil oleh anak perempuan seorang. Baki tu akan dapat kepada adik perempuan opah. Cukup. Baitul Mal tak dapat. Dari sudut kaedah gitu. Jadi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada kesempatan kita belajar benda tu lah setiap hari, setiap kuliah kita, insya-Allah. Ini tak lama pagi ni, sekejap aja sebab ikut SOP. Baik, Allah kata wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah kata ketika mana pembahagian pusaka tu, waktu kita bagi pusaka tu, hadaral qismata ulul qurba, datang kaum kerabat kita, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin. Masuk sini kata ulama, iaitu waktu kita bagi pusaka, ada waris-waris yang terhalang ataupun disebut sebagai terdinding daripada menerima pusaka. Maka kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, farzuquhum minhu, bagilah sedikit daripada harta yang kamu berikan. Ayat ni walaupun wujud dari sudut tilawah dia, pembacaan dia, tapi hukumnya telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya ayat pewarisan. Namun begitu, kita boleh ambil sedikit hukum dekat sini, iaitu kalaulah ada anak-anak saudara kita yang terhalang, adik-beradik kita mungkin tak terhalang lah. Kalau anak-anak saudara, mungkin mak dia mati dulu, ayah dia mati dulu, dan kita dapat, sebab kita ni anak-anak kepada atuk budak-budak tadi tu, maka di sana tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala atas ihsan kita, kita berilah sedikit daripada harta opah tu ataupun harta atuk, kita bagi anak-anak saudara kita rasa. Jangan langsung tak bagi. Mak kamu mati dah, kita dah terputus tengkorak kamu dah. Walau tak putus, dia kena bagi juga sikit. Bukan wajib, ihsan kita, wang ihsan lah. Macam Kerajaan Pusat bagi ke Kelantan, wang ihsan dululah. Tak, sekarang royalty. Wang ihsan yang kita beri pada dia. Dan di sana tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya satu hukum yang baru, namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni wasiat yang wajib diberi kepada waris-waris yang mana mak ayah dia mati dulu sebelum tok ataupun nenek dia. Cuma di Perak tak ada wasiat wajibah. Yang ada Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Johor kalau tak silap. Beberapa negeri saja yang menguatkuasakan wasiat wajibah. Pahang kuat kuasa. Cuma saya tak pergi menuntut, tuan-tuan macam Allah, waktu apa saya meninggal dunia, atuk saya meninggal dunia, mak saya meninggal lama dah. Tok saya meninggal tahun lepas. Opah saya meninggal, opah pula mak meninggal lebih awal daripada tu, tapi mak saya lagi awal meninggal. Maka bagi kami ni yang tak layak terima faraid, maka di sana ada satu klausa yang boleh kita menuntut harta, namanya wasiat wajibah. Maka kami layak mendapat 1/3 harta terlebih dahulu, dan baki baru difaraidkan kepada waris-waris. Kalau Perak laksanakan yang ni, gembira orang yang mak ayah dia mati dulu sebelum opah dan mak dia. Tapi disebabkan Perak tak kuat kuasa lagi, maka dengar sajalah Allah Subhanahu Wa Taala hukum yang terdapat dalam isu wasiat wajibah dengan syarat-syarat yang ketat. Baik. Okay, kita pergi kepada ayat-ayat mirasin ataupun ayat-ayat pewarisan. Allah kata yusikumullah. Allah syariatkan kepada kamu, Allah wajibkan kepada kamu, fi auladikum, dalam urusan pusaka anak-anak kamu. Mana kalau anak kamu meninggal dunia, untuk anak-anak kamu ni Allah tekankan lidzakari, bagi seorang lelaki, mislu hazzin unsayain, sama macam dua orang perempuan. Ini Allah sebut. Jadi jangan makcik-makcik beda, makcik-makcik bawang, makcik-makcik berkata tak aci ni, apa lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. Allah mention awal-awal lagi, yusikumullah, Allah syariatkan kepada kamu dalam urusan pusaka ni, lidzakari mislu hazzin unsayain, bagi lelaki dapat dua bahagian anak perempuan. Di sini ramai orang kadang-kadang dia tak puas hati, sama macam isu poligami, tak puas hati. Marah ni, pagi-pagi kita perhangatkan sikit suasana. Bukan poligami ni isu ni. Dia kata, apalah Allah bagi lelaki ni banyak daripada perempuan? Jawapannya mudah, kata Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Ahkamul Mawaris, yang pernah kami mengaji waktu belajar diploma dahulu dan dia silibus pada Universiti Ummul Qura. Dia kata apa tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sebab lelaki ni tanggungjawab dia lebih besar makcik daripada perempuan. Besar tanggungjawab lelaki.
Cuma yang jadi buruk nampaknya sebab orang lelaki tu sendirilah. Dia faraid datang dengan, kata orang Tambun, responsibility, tanggungjawab. Tanggungjawab yang tanggung di dunia, jawab ke akhirat. Kita kena tanggung apa? Orang lelaki kena tanggung adik-beradik perempuan kalau dia susah. Walaupun adik-beradik perempuan tu dah kahwin, tapi kalau dia susah, kita adik-beradik lelaki jangan kita lepas tangan. Apatah lagi kalau dia tak kahwin dan dia susah, maka tanggungjawab kita besar. Tu sebab dapat PT banyak, keluar pun banyak. Dah habis PT pusaka tu, tetap tanggungjawab tidak terputus, kena laksanakan tanggungjawab tersebut. Tapi orang beranggapan dapat duit, kita boleh pergi umrah. Kena Covid, tak pergi umrah. Melancong kot lain. Macam Allah SWT. Ini keadaan yang kita kena sedar. Pada orang lelaki, dapat banyak sebab tanggungjawabnya banyak makcik. Orang perempuan dapat sikit, tanggungjawabnya sikit. Ada yang jawab, tanggungjawab saya besar juga ustaz. Itu hanya sedikit daripada kes yang banyak berlaku. Biasanya orang perempuan, sebab dicipta orang perempuan ni untuk ditanggung, bukan menanggung. Dia itu untuk ditanggung, bukan menanggung orang. Tapi kalau dia menanggung, itu mungkin Allah nak angkat darjah dia. Mungkin di kalangan adik-beradik, dia yang paling kaya sekali. Dah jual kokotin, contoh. Kaya sekali dia. Maka dia lah tolong bantu adik-beradik. Tapi dia tak wajib, sebab dia perempuan. Namun di atas dasar tanggungjawab dan ihsan dia buat. Tapi bagi anak laki-laki, memang itu tanggungjawab dia. Jaga mak ayah sebaik-baik anak laki-laki, bukan anak perempuan. Tapi terbalik, bila sakit je ayah, sakit je mak, anak perempuan yang kena. Anak lelaki tak jaga. Anak perempuan dia ada suami. Suami pula kalau memahami, alhamdulillah. Jenis suami yang tak faham, yang dia ingat dia akan muda sepanjang hayat, mesti dia tak faham. Menyusahkan akulah, ni macam-macam dan sebagainya. Beranggapan dia akan muda selama-lamanya. Dia tak tahu hidup ni macam roda. Sekarang orang tua tu tua, lepas ni mu pula tua. Anak-anak akan melihat suasana yang terjadi, macam Allah SWT kepada kita. Baik, satu. Fa'in habis. Lebar ni. Jadi kita jelas sini bahawa kenapa anak lelaki dapat banyak, sebab tanggungjawabnya besar. Tengok masa kahwin. Yang keluar mas kahwin lelaki ke perempuan? Sama-sama keluar mas kahwin. Lelaki keluar. Kita Arab, dia buat mahar itu sebagai contoh tanggungjawab lelaki yang paling besar. Cuma bagi konteks Malaysia, mahar tak mahal. Perak berapa? 125 riyal je. Yang mahal apa benda? Hantarannya tu. Tonggang terbalik. Hantaran tu berapa ribu? Saya nikah dulu 4 ribu. Asal 8 ribu, dapat diskaun 4 ribu. Tak. Ustaz kan dapat diskaun. Tak. Tuan-tuan kena gitu lah. Tengok orang baik, bukan nak kata saya baik. Tengok menantu tu baik, bawa balik daripada belajar contohnya, susah dia, Al-Hafiz pula tu, kita letak sampai 20 ribu anak kita. Dah tahu dia PTPTM pun tak start bayar lagi. Kita letak 20 ribu. Zalim kita, Allah SWT. Kita kena permudahkan. Bukan permurahkan, permudahkan urusan ni. Nampak hutang pun tak apa, makcik tak kisah, asalkan makcik dapat kamu, suara macam sudais, alhamdulillah, khalas. Ni dak nak pilih dimang tu kemain. Anak muka pecah pintu. Tapi dimang kemain. Allah kata fa in kunna nisaan fawqa snatain. Kalaulah anak-anak perempuan itu lebih daripada 2. Lebih sini mana? 2, 3 dan ke atas. Fawqa snatain, atas daripada 2. Tapi kata ulama start pada 2 tu lah. Kalau anak perempuan kita ada 2 orang, maka kata Allah falahunna sulusa ma tarak, maka dia akan mendapat 2/3 daripada apa yang kita tinggalkan. Syarat anak perempuan nak dapat 2/3 mesti ramai. Contoh mamat mati, ada anak perempuan 2 orang, maka anak perempuan dia akan dapat 2/3. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, mesti tak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, orang perempuan hai-hai, bye-bye. Takkan dapat 2/3. Contoh, mak mati, ada anak lelaki 2 orang, anak perempuan 2 orang, anak lelaki seorang. Seorang cukup. Separuh tak boleh. Tak ada orang hidup separuh badan. Seorang. Maka bila ada anak lelaki seorang, anak perempuan 2, maka kedudukan sudah berubah. Perempuan tak akan dapat 2/3, dia akan dapat bersama-sama anak lelaki-lelaki tadi. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. 2 campur 2, jawapannya 4. Maka lelaki akan dapat 2/4, orang perempuan akan dapat 1/4 setiap seorang. Itu dari sudut kiraan kasar kita macam itulah yang Allah tetapkan. Jadi 2 syarat bagi anak perempuan.
Dan termasuk dalam ayat ni kata ulama, fauqan nisa ni termasuk juga cucu perempuan kita, cicit perempuan kita, ciuk perempuan kita, dan ke bawah. Tapi syarat cucu nak dapat pusaka mesti anak kepada anak laki-laki sahaja. Faham tak? Mesti anak laki-laki saja. Anak daripada anak laki-laki. Maknanya ayah dia mati dulu, ditinggalkan anak, contoh cucu perempuan, maka dia akan dapat dengan kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tadi. Dengan syarat yang hampir sama, cuma tambah sikit, mesti tidak ada cucu lelaki bersama dengan dia. Kalau ada cucu lelaki macam anak lelaki tadi lah, dia akan dapat bersama-sama. Dah ustaz, kalau cucu perempuan daripada anak perempuan dapat apa? Dapat tengok sahaja. Jadi macam mana nak buat? Saya nak bagi juga cucu saya ni dapat, sebab mak dia meninggal dah, saya nak bagi juga. Maka jawapannya dua, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, kita buat hibah semasa kita hidup, ataupun tinggalkan wasiat untuk mereka. Kalau tuan-tuan tak buat dua benda ni, jangan harap mereka nak merasa apa yang tuan-tuan tinggalkan. Dia takkan dapat rasa. Apatah lagi malang kalau kita semua je anak perempuan ada, kemudian semua tu mati belaka. Kita hidup, maka Tok Ali, Kacik Fatimah kuat sangat, hidup Sub-5 tu hari-hari kita ke darah. Kuat kita, anak-anak mati awal, 4 orang. 4 ni semua ada anak. Kita pula jenis tak mengaji, ada faraid, boring dia kata, aku nak dengar bab politik je, nak seronok, nampak nyumpah-nyumpah ni seronok, dia kata nak. Dia kata tak nak bab ilmu. Maka bila dia mati, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, pusaka memang takkan dapat sesin kepada cucu-cucu dia. Apatah lagi kalau dia tak ada adik-beradik, langsung ke Baitul Mal harta. Maka cucu dapat apa? Dapat tengok saja rumah arwah opah, arwah atuk, dia takkan dapat hak dekat situ. Maka macam mana cara nak buat? Tinggalkan wasiat ataupun buatlah hibah, beri kepada dia semasa hidup, ataupun buat hibah bersyarat. Banyaklah hibah tu, banyak benda. Jelas tuan-tuan sekalian? Ada tak sini ada cucu perempuan pada anak perempuan? Dan juga wasiat ni bukan tertentu kepada orang tak dapat faraid je. Ada sebab terhalang. Contoh, kita ada anak ramai, dan kita ada cucu daripada anak-anak yang kita sayang sangat. Ada kes juga, saya jumpa kes. Dia sayang sangat, cucu ni habis harta ditransfer ke cucu je. Bila mati dia ni menyumpah anak-anak dia. Satu disumpah pada mak, tak adil. 2, cucu tu yang kena, sebab terima. Yang ketiga, mak bapak pada cucu pun kena belaka. Komplit, lengkap, kena kutukan tu macam Allah SWT. Tu sebab nak buat hibah, mestilah adil, lagi saksama. Tak adil, hukumnya makruh. Kalau menyebabkan berbalah atau menzalimi waris yang lain, hukumnya haram. Tuan-tuan macam Allah, walaupun begitu, sah hibah tersebut. Hibah tetap sah, hukum saja haram ataupun makruh. Baik, jelas. Wa in kanat wahidatan. Tapi jika sekiranya anak perempuan itu seorang, cucu perempuan itu seorang, maka kata Allah, falahan nisfu, maka dia akan dapat separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh mak bapak dia, dengan syarat iaitu tidak ada adik-beradik lelaki dia. Kalau ada je memang takkan dapat separuh. Baik, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jelas Abidah anak perempuan yang di belakang sana, semua anak perempuan belakang. Wali abawai, dan bagi mak bapak. Ni mak bapak pula. Likulli wahidin minhuma, setiap daripada mereka berdua itu akan mendapat as-sudus, 1/6 mimma, daripada apa taraka, yang ditinggalkan oleh anak-anak dia, in kana lahu walad, kalau anak tersebut ada zuriat. Anak kita ada zuriat dan dia mati, maka mak ayah akan dapat 1/6. Contoh, baru ni utusan call saya, isu anak AR Badun yang meninggal tertembak diri tu kan, meja apa nama, Armiam dia meja. Telefon saya, dia tanya, adakah hak pada AR Badun? Saya kata ada hak, 1/6 hak dia. Sebab apa 1/6? Sebab anak dia meninggalkan waris, ada 5 orang anak, maka 1/6 akan dapat kepada AR Badun. Isu sekarang, isteri dia kata dia dah bankruptcy, arwah tu bankrupt. Wallahu a'lam sejauh mana kesahihan cerita tersebut. Namun nak sebut, apa harta yang ditinggalkan oleh si mati, 1/6 bapak dia layak terima. Sebab apa? Si mati ada zuriat. Dia tanya pula, Ustaz, pampasan tu kena faraid tak? Pampasan bukan harta pusaka. Pampasan bukan harta pusaka. Pampasan ni duit yang dianugerahkan kepada dia selepas mati.
Jadi kalau dapat pampasan, kena mati dulu. Macam Allah SWT baru dapat. Jadi, bila pampasan dinamakan dengan nama isteri tersebut, ya betul, dia akan dapat 100% kalau dia nak. Tapi kalau dia ihsan, dia nak bagi juga kepada abadu nak bagi, dia boleh bagi dengan kadar yang dia nak bagi. Tapi bukanlah itu harta pusaka. Bukan harta pusaka, kena jelas. Adapun yang kita simpan daripada awal, itu harta pusaka. Simpan dalam bantal, bawah almari. Ada seorang ustaz, dia kata mak dia simpan dalam almari duit 2-3 ribu duit. Dalam bank dia tak percaya ke bank agaknya. Dalam almari lagi dia percaya. Jadi jelas tuan. Kalau seorang dapat setengah, mak bapak dapat 1/6 kalau si mati ada zuriat. Macam tuan-tuan yang ada cucu daripada anak-anak kita tu, maka kita kalaulah tapi tak ada seorang pun mak ayah yang berhajat anak-anak dia mati dulu sebelum dia. Tak ada seorang. Tapi anak-anak ramai berhajat supaya mak mati cepat, ayah mati cepat. Sakit gigi je ayah, boleh bawa pergi jumpa klinik. Doa tu, ya Allah, kalau hidup tu baik untuk ayahku, hidupkanlah dia. Sakit gigi baru apa? Bukan sakit benda, sakit gigi, cabut lubang tu je. Tak apa lubang. Terus doa, kalau mati lebih baik, matikan dia. Ni ujian yang Allah SWT beri pada anak-anak cak ayam macam ni. Baik. Kemudian, fa illam yakul lahu walad. Jika sekiranya si mati tu tak ada walad, tak ada anak-anak. Anak kita mati, dia bujang ataupun dia kahwin tapi tak ada anak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa warisahu abawahu, sedangkan yang mewarisinya hanya mak ayah dia, fali ummihi sulus, maka mak dapat 1/3. Tadi 1/6 kalau kita ada zuriat. Kalaulah yang mewarisi hanya mak dan ayah saja, maka kata Allah, maka mak dapat 1/3, baki akan dapat terus kepada ayah. 2/3 ayah dapat. Ni seorang lagi tak aci, dia kata tak aci ni. Ayah tak mengandung, saya mengandungkan dia. Saya menyusukan dia. Ayah kadang-kadang pun menyusu juga, dia kata. Ayah tak menyusu pun, saya menyusu. Waktu malam anak saya menangis, lapar. Ayah sabar, sambung tidur. Saya tak sabar, saya bangun buat susu. Suruh menangis lagi rupanya. Dia suruh dalam mulut ayah dia, suami dia. Kenyang suami tengah tidur, minum susu botol. Nak sebut macam Allah SWT, walau bagaimanapun makcik-makcik sekalian, tetaplah ayah tu dapat banyak daripada mak, sebab mak duit dia simpanlah. Duit ayah tu perhabiskanlah. Allah SWT. Memang tu tugas dia. Kan saya cakap pada awal tadi, lelaki, perempuan bukan untuk menanggung, tapi untuk ditanggung. Nak pergi umrah, pakai duit abang. Duit saya, simpanlah tabung haji. Allah alam. Tak ada masalah. Boleh bayar ya? Okey, habis. Ustaz, kalau ada sana isteri macam mana? Saya nikah, suami saya mati, saya tak ada zuriat dengan suami. Dia ada mak dengan ayah. Bila ada mak dengan ayah, isteri akan dapat 1/4. Kemudian mak dapat 1/3, baki akan dapat kepada ayah tadi. Berapa baki dia, kira sendirilah. Gitu keadaan. Kemudian, fa in kana lahu ikhwatun. Ni syarat bagi perempuan, bagi ibu-ibu lagi. Tadi syarat ibu yang pertama 1/6. Kalau si mati ada zuriat. 1/3 kalau si mati tak ada zuriat. Satu lagi syarat Allah bagi kepada ibu-ibu, fa in kana lahu ikhwatun, jika sekiranya si mati ada beberapa orang adik-beradik. Mak mati, dia ada 2 abang. Tu beberapa tu, 2 abang ataupun 2 kakak. Ada ibu, ada ayah. Maka kat sini Allah kata fali ummihi sudus, mak dia akan dapat 1/6. Mak dia akan dapat 1/6. Jadi mak dapat 1/6, ayah akan dapat baki. Adik-beradik dia tu walaupun ada memberi efek kepada kadar mak, tapi tetap mereka tak dapat, sebab ayah ni undertaker. Macam Allah SWT sangat kuat untuk smackdown anak-anak daripada dapat. Boleh faham tak? Walaupun ayah tu umur 99, umur macam Tok Eng dah. Allahu Akbar. Kuat lagi, nak semangat lagi, nak pergi raya PRU ke-15 nanti dia kata. Tak apalah, usianya lanjut dah, tetap dia masih kuat untuk menghalang anak-anak daripada mendapat pusaka anak-anak lain. Adik-beradik si mati daripada mendapat pusaka. Yang ni pun ada orang tak puas hati, Ustaz. Kenapa Allah buat macam ni? Saya kata sabarlah. Doalah cepat-cepat so dia mati pula supaya mu dapat. Dia pun tak puas hati saja dengan hukum Allah. Orang macam ni ketuk kepala je macam Allah SWT baru dia sedar. Kemudian Allah kata min ba'di wasiyati yusi biha.
pembahagian tersebut mestilah diselesaikan dahulu wasiat yang diwasiatkan ataupun selesaikan hutang. Kat sini Syekh Ali As-Sabuni sebut, walaupun Allah mendahului sebutan wasiat daripada hutang, tapi dari sudut susunan pengurusan harta pusaka, mesti selesaikan hutang dulu, baru wasiat. Kalau tak selesai hutang, terus buat wasiat, tak boleh. Sebab hutang tu lagi afdal untuk kita selesaikan, wasiat diturun tangga yang ketiga. Tapi kenapa Allah letak wasiat dulu? Sebut wasiat. Sebab kata Syekh Ali As-Sabuni, sebab Allah nak tarik perhatian masyarakat ataupun umat manusia agar sedar wasiat jangan permain-mainkan. Mak kata kalau mak tak ada, nanti barang kemah mak ni kamu wakaf lah kepada surau Al-Hawariyah ni. Wakaf. Barang kemah banyak mana? 12 kilo ada. Kata Allah SWT, barang kemah. Maka bila nak bicara kuasa, dia pun keluarkan wasiat ni. Mak kata nak bagi wakaf. Wasiat dia wakaf 12 kilo. Cek balik berapa jumlah harta mak ada. Mak ada dekat 100 kilo barang kemas, contohlah. Maka 12 kilo tu masih lagi di bawah 1/3 harta dia. Maka on wasiat tadi. Tapi kalau dia ada 1 kilo emas ataupun 100 gram emas, dia suruh wakaf semua 100 gram, kat sini kena persetujuan waris-waris dahulu. Kalau waris setuju 100 gram wakaf semua, on 100 gram. Tapi kalau waris kata tak boleh, saya pun nak pakai PT juga, nak bayar duit tekung, duit tenok sebagainya ni, PT-PTN dan sebagainya, maka wasiat itu daripada 100 gram, 1/3 daripada 100 gram saja keluarkan wasiat. Tetap kena buat wasiat tadi. Boleh faham tuan sekalian? Itu kalau berkaitan dengan wasiat yang ditinggalkan oleh si mati. Jangan main-main. Sebab ada orang buat wakaf. Itu sebab tuan-tuan sekalian, kalau kita siqah pada anak-anak kita, percaya anak-anak kita bagus belaka, walaupun belajar tak tinggi, tapi amanahnya, baiknya, tak apa kita tinggalkan wasiat banyak-banyak. Tapi kalau kita sedar anak kita ni, ya Allah dah, main nipu saja dah, nak menang saja, dah dapat kuasa pun nak menang lagi dan sebagainya. Contoh, dah gila kuasa, gila pangkat, gila macam-macam, gila ada pada dia. Kita sedar anak kita tak berapa nak betul, maka jangan tinggal benda pelik-pelik sangat. Takut mereka tak laksanakan apa yang kita nak. Tak. Kita tak merana, anak-anak kita tu akan merana satu masa nanti. Kita tak merana. Ada orang kata, ustaz, kalau kita, orang tak buat wasiat kita, kita kena seksa tak? Apa hal pula kita kena seksa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Takkan menanggung. Cumanya, kemungkinan kita hanya tidak macam kita lah, dengar anak kita berbalah. Kita hidup lagi ni, dapat WhatsApp, mak saya balah dengan suami saya, mak anak saya tak dengar cakap saya. Hati kita ni akan jadi tak tenang. Itulah disebut Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Baik, Allah kata abaukum wa abnaukum, mak bapak kamu, anak-anak kamu, la tadruna, kamu tidak tahu, ayyuhum, siapakah di kalangan mereka, aqrabu lakum naf'a, yang lebih manfaat kepada kamu, faridatan minallah, ketentuan daripada Allah, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru 2 ayat yang kita bicarakan tentang pewarisan. Daripada ayat-ayat inilah munculnya disebut sebagai ilmu faraid tadi. Bagi orang nak tahu tentang ilmu faraid, dia kena masyi ataupun kena mahir ayat ni. Sebab inilah hujah yang pertama sekali. Siapa tahu ayat ni, 1/3 ilmu faraid dia tahu dah. Tak termasuk bab-bab lain lagi, mana asasnya di sini yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita. Sebab kata ulama, kadar pembahagian ataupun corak pembahagian harta pusaka ada secara disebut sebagai secara fardu. Fardu ni apa dia? Yang syarak tetapkan. 1/2, 1/4, 1/6. Yang kedua ada juga dengan cara asabah, mengambil secara baki harta. Seperti mana saya sebut tadi, isu adik perempuan tadi. Mati seorang, meninggalkan anak perempuan seorang, adik perempuan seorang, maka adik perempuan tu akan dapat baki. Baki tu namanya asabah. Ataupun kita mati, meninggalkan seorang anak laki-laki, maka anak lelaki akan dapat semua harta kita. Itu namanya asabah. Maka yang itulah yang akan kita belajar dengan izin Allah pada tahun 2021 nanti, insya-Allah. Kalau saya panjang umur, tuan-tuan panjang umur, kita akan bertemu pada bab itu. Akhir sekali, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian,
yang boleh saya simpulkan kepada tuan-tuan, ilmu faraid ni ilmu yang fardu kifayah kita belajar. Fardu kifayah maksudnya kalau bahagian tambun ni tak ada orang tahu bab pusaka, dosa habis orang tambun. Tapi kalau ada sebahagian tahu ataupun mengaji, terangkatlah dosa sebahagian yang lain. Yang kedua, ilmu ni ilmu yang akan ditelan zaman. Sama ada betul-betul diangkat para ulama ataupun orang yang tahu tentang ilmu ni dimatikan, ataupun kata ulama, satu masa nanti orang akan tak nak ikut sistem pusaka. Dan sekarang wujudnya tu. Ada sampai tahap dia camping, dia punya produk hibah ke wasiat ke. Dia kata tuan-tuan kena buat hibah. Kalau tidak anak-anak akan berbalah kalau ikut faraid. Ni haram sungguh macam Allah SWT. Dia memperlekehkan hukum Allah SWT. Ada juga fahaman ayah ping yang datang di kalangan kita, iaitu dia kata apa ustaz? Kita akan bagi sama rata dulu. Kalau tak puas hati baru faraid. Tengkorak kering kamu. Tak. Tengkorak kering. Yang betulnya faraid dulu. Bukan bagi sama rata dulu. Tapi ramai di kalangan kita fikir sama rata itulah yang paling baik sekali. Kalaulah sama rata tu paling baik sekali tuan-tuan, tak perlu tuan-tuan sebut. Allah sebut lama dah. Allah akan sebut dulu kalau sama rata tu terbaik. Tapi hakikatnya indah khabar daripada rupa. Kadang-kadang adik senyap je. Dan ada lagi dahsyat macam Allah SWT yang tak nak orang yang faham agama. Bukanlah nak disebut pada kita macam Allah SWT. Apa yang pernah kita buat sebelum ni bagi sama rata, tidaklah haram hukumnya. Cuma harus. Namun Syekh Al-Wahbah Az-Zuhaili almarhum dia kata apa? Sebaiknya kamu ikutlah ketentuan Allah SWT. Dah dapat hak kamu tu, orang lelaki dapat dah hak dua bahagian. Waktu tu nak bagi kat siapa, dia boleh bagi. Itu lebih dekat kepada keredaan dan ikhlas. Takut masa bincang tu ada lelaki takut pada kakak. Kakak ni 3 lain atas dahi. 3 lain. Jadi kakanda bukan ayahanda. Kakanda. Hebat orang kekanda kawasan contoh. Tak berani nak akad. Misal adik macam galak dah, tapi kakak tu lagi hebat lagi walaupun tak ada misal. Dia kata kakak yang menyusukan. Kakak pula menyusukan kamu. Kakak jaga kamu daripada kecil. Dengar cakap kakak yang bijak bistari ni. Hakikatnya tuan-tuan macam Allah SWT, pusaka ada dah hukum dia, maka kita ikut saja hukum Allah SWT. Namun begitu bagi lelaki-lelaki para rijal sekalian muslimin, kena ingat juga ada orang yang nak ikut hukum faraid tadi. Sama juga macam nikah tadi, poligami. Bab poligami ikut hukum Allah. Bab nafkah tak ikut hukum Allah. Ni pelik berat nanang ni. Ni menyebabkan orang jadi menyampah ni. Bab jaga mak ayah serah pada anak perempuan. Bab pusaka awak yang akan urus. Awak abang contoh. Awak betul kan? Awak, saya betul. Saya yang akan urus. Awak belum langkap kan? Saya nikah mula-mula tu nikah dengan isteri saya. Ayah mertua saya orang langkap. Saya baru lepas makan. Dia kata awak lapar lah. Saya kata saya kenyang dah. Yelah awak lapar. Awak tu saya. Jenuh juga perak ni. Jadi nak sebut tuan, yang tu lah saya sebut pada tuan-tuan agar kita kena sedar dalam isu ni. Jangan kita yang menyebabkan nampak tak baik pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita. Jadi akhir sekali tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya dengan Ustaz Hafiz Sabri dan kawan-kawan di NGO Prihatin Rakyat bersama dengan Baitul Diab, baru ni kita buat kutipan untuk Taman Meru 2C. Kita dapat lebih kurang campur semua dekat 50,000 lebih. Daripada 41,000 kita serahkan baru ni. Kemudian 2 ekor kerbau kita beli yang harga 9,000 lebih, diuruskan daripada A sampai Z lah. Dan sekarang kita buka peluang untuk infak RM5 seorang untuk penduduk-penduduk zon A Kelebang Jaya. Jumlah rumah ada 1091 buah rumah. Kalau dibelah Meru saja 550 je. Itu pun 480 je isi rumah yang ada. Yang lain mana tak tahu. Tapi nak sebut nama Allah SWT, setakat yang saya update, kita dah telah mengumpul, tak silap saya, RM33,000. Kita mencari RM60,000. Saya harap dalam 2 hari ni boleh selesai lah pengumpulan tersebut. Jenuh juga nak cari, agak slow sikit untuk bantuan kali kedua ni. Bila saya lancar macam tu, ada orang belah Pinji pun minta tolong lancar juga. Saya kata dok rot cetong lah, tak mampu saya. Orang lain pula lah, NGO lain yang boleh buat. Cuma kita bergerak atas landasan NGO untuk membantu mereka. Nabi kata, siapa yang membebaskan kesusahan orang di atas muka dunia ni, Allah akan bebaskan kesusahannya di akhirat nanti. Jadi sekurang-kurangnya kita bagi gembiralah pada mereka. Namun begitu saya ingatkan kepada penduduk-penduduk PKPD ni, jagalah emosi masing-masing.
Kadang-kadang dapat sikit kita marah, menyumpah, itu tak betul. Kadang-kadang terlalu manja sangat pun tak betul juga. Dah bagi hari-hari bagi, tak puas hati lagi pun ada. Tapi cumanya itu ujian yang Allah beri pada dia. Kita belum tentu lagi boleh sabar, sebab mereka tak boleh keluar daripada tempat tu 14 hari. Ni kalau di Tameru tambah pula sampai 10 hari bulan, tambah lagi. Dan kita harap semakin turun. InsyaAllah trend menurun sekarang di Perak. Semalam kes pun 20 lebih saja kes daripada ratusan kes sebelum ini. Yang tu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan macam Allah, seperti mana biasalah, saya dah bawa minuman kegemaran ramai setakat ini, Kokotin, ratah saja pun sedap. Ada dalam kereta saya tu. Sebab nak bayar kereta lain, tuan-tuan kena beli lah. Kalau nak beli, harganya RM25. Sedap lah untuk diminum insya-Allah. Jadi ada dekat kereta saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.